Perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 di negara ini. 6 lagi kes baharu telah disahkan jangkitan COVID-19 hari ini, menjadikan jumlah keseluruhan kes 126 orang setakat ini. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan mengongsikan situasi terkini jangkitan COVID-19 semasa sidang media petang tadi. Pada hari ini, 4 Syakban 1441 Hijrah bersamaan 29 Mac 2020 Masihi, Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan mengenai 6 lagi kes baru yang telah disahkan COVID-19 di negara ini. Ini bermakna jumlah keseluruhan kes di negara ini ialah 126 orang. Kes 121 berumur 21 tahun adalah seorang warga tempatan yang telah menghadirkan diri untuk menjalani ujian makmal bagi COVID-19 di Kompleks Sukan Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Seleha pada 27 Mac 2020. Kes ini masih lagi dalam penyiasatan. Kes 122 berumur 67 tahun adalah suami kepada kes 116. Beliau tidak mempunyai sejarah perjalanan ke luar negara dan telah mula mengalami batuk pada 23 bulan Mac 2020. Kes 123 berumur 19 tahun telah pulang ke negara ini dari Melbourne, Australia pada 19 Mac 2020 dengan menaiki pesawat Royal Brunei BI 006 tempat duduk 30A. Beliau telah mula mengalami sakit tekak pada 19 Mac 2020. Kes 124 berumur 30 tahun ialah isteri kepada kes 120. Beliau tidak mempunyai sejarah perjalanan ke luar negeri dan tidak mempunyai tanda-tanda jangkitan. Kes 125 berumur 51 tahun yang telah pulang ke negara ini selepas melancong bersama keluarganya di Thailand dengan menaiki pesawat Royal Brunei BI 514 tempat duduk 34A pada 21 Mac 2020. Beliau telah mula mengalami sakit kepala, batuk, sengal badan dan selesema pada 23 Mac 2020. Kes 126 berumur 31 tahun telah pergi melancong ke Austria pada 7 Mac 2020 dan pulang ke negara ini melalui London dengan menaiki pesawat Royal Brunei BI 004 tempat duduk 40D pada 15 Mac 2020. Beliau telah membuat pengasingan diri sebaik saja tiba ke negara ini dan telah mula mengalami sakit kepala dan tekak pada 17 Mac 2020. Kementerian Kesihatan juga ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala jua pada hari ini 9 lagi kes yang dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan telah disahkan sembuh dan dibenarkan untuk pulang ke rumah, dan ini membawa jumlah keseluruhan yang telah sembuh kepada 34 orang. Ini bermakna 91 kes yang masih dirawat di pusat berkenaan. Pada hari ini, 2 kes masih berada dalam keadaan kritikal dan memerlukan bantuan mesin pernafasan di unit rawatan intensif di pusat tersebut. Manakala 3 orang lagi memerlukan pemantauan rapi dan selebihnya dalam keadaan yang baik. Sementara itu, pada masa ini seramai 917 orang sedang menjalani kuarantin menurut Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204. Manakala seramai 1,298 orang telah pun menamatkan tempoh kuarantin dan dalam keadaan yang baik. Sejak awal Januari 2020, sebanyak 5,656 ujian makmal COVID-19 telah dijalankan. Untuk pengetahuan orang ramai, penyakit COVID-19 yang melanda di negara ini, statistik menunjukkan kebanyakan kes-kes positif yang dikesan adalah tidak menunjukkan sebarang simptom. Lebih kurang 46%. Di kalangan mereka yang mempunyai simptom pula, majoritinya mempunyai tanda-tanda seperti batuk, demam panas, selsema, sakit kepala, sakit leher, dingin dan lemah dan sakit badan. Manakala kebanyakan metodologi jangkitan COVID-19 yang dikesan di negara ini ialah melalui kes-kes yang diimport ataupun imported cases dan melalui kontak-kontak kes terdekat ataupun local close contact. Sementara itu, jumlah kes COVID-19, bilangan lelaki yang dijangkiti ialah 77 orang dan bilangan perempuan adalah seramai 49 orang.
Seterusnya, Kementerian Kesihatan ingin sekali lagi menekankan betapa pentingnya untuk semua pihak termasuk orang ramai terus sama-sama meneruskan langkah-langkah kewaspadaan serta tidak leka dan lalai dengan amalan-amalan kebersihan diri dan penjarakan sosial atau physical distancing sebagaimana yang telah dinasihatkan sebelum ini. Dalam masa yang sama, Kementerian Kesihatan juga ingin mengingatkan kepada sesiapa yang telah diberi kebenaran untuk menjalani pengasingan diri di rumah untuk mematuhi garis panduan pengasingan diri seperti sentiasa berada di dalam bilik dan tidak bergaul dengan ahli keluarga yang lain, di samping tidak keluar dari rumah. Ini adalah untuk mengelakkan risiko jangkitan kepada ahli keluarga lain sekiranya individu berkenan didapati positif COVID-19. Alhamdulillah, salah satu kes yang didapati positif adalah hasil aplikasi COVID-19 Self-Assessment Tool melalui healthinfo.gov.bn sebagaimana yang telah diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua baru-baru ini. Kementerian Kesihatan juga ingin menyarankan agar orang ramai untuk menggunakan aplikasi COVID-19 Self-Assessment Tool berkenaan bagi Kementerian Kesihatan sentiasa memantau dan menilai keadaan COVID-19 di negara ini di samping membantu dan membuat perancangan dalam menenangi situasi COVID-19. Untuk maklumat lanjut dan perkembangan terkini, orang ramai bolehlah melalui laman web Kementerian Kesihatan iaitu www.moh.gov.bn atau menghubungi talian nasihat kesihatan 148 pada bila-bila masa atau melalui aplikasi healthinfo.gov.bn. Dalam kesempatan ini, Kementerian Kesihatan ingin juga merakamkan penghargaan di atas usaha semua pihak dalam mematuhi saranan-saranan dan nasihat-nasihat yang telah diberikan. Ini telah sedikit sebanyak membantu usaha pihak kerajaan mengawal wabak ini. Kementerian Kesihatan juga ingin sekali lagi merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada semua agensi dan sukarelawan yang telah banyak membantu setakat ini. Ini termasuklah ahli-ahli barisan hadapan ataupun frontliners yang lain seperti Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan, Angkatan Bersenjata di Raja Brunei, Pasukan Polis di Raja Brunei, Ekru Penerbangan Royal Brunei, Persatuan Bulan Sabit Merah Brunei Darussalam, Pengendali Talian Kesihatan 148 serta sukarelawan-sukarelawan dari pelbagai agensi seperti Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dan persatuan-persatuan bukan kerajaan yang telah sama-sama bertungkus lumus bagi mengawal wabak COVID-19 di negara ini. Dalam sidang media itu, Yang Berhormat juga menjawab beberapa soalan yang diajukan, antaranya mengenai dengan cara untuk menangani situasi ketika ini dari segi mental, emosi dan fizikal. Okay, Alhamdulillah, we lucky to have a good team in Kementerian Kesihatan, dari atas sampai ke bawah. Everyone memainkan peranan yang penting. There is no small part in this. Everyone plays an important thing. So Alhamdulillah, dengan nyorang semangat bersatu dan memastikan penularan wabak ini dikawal. So everyone, not just di Kementerian Kesihatan, all other agencies, kementerian-kementerian lain, especially nyorang at the back, we work very closely with other ministries dalam menenangi wabak ini since January. Okay, we have a few even brainstorming sessions with ministers. So how we deal with this is in such a way that everyone understands our limitation. Semua orang faham, agensi-agensi lain seperti kerajaan. So dari awal tani apa rancangan dibuat ini is not a surprise, is dalam perancangan lah. It's just a stepwise manner. That's why mungkin dah jual nampak tani sibuk benar, because everything is planned. Alhamdulillah, as mentioned sebelum ini, tani ada assessment dari WHO untuk bencana macam-macam ini juga. They were assessing us last year in bulan 10, and that's why agensi lain
know what to do, especially NDMC, Polis, Angkatan Bersenjata dan juga kementerian yang lain macam MPRT, MTIC, Kewangan. Everyone plays a part. So semangat bersatu padu atu, and nyorang dah berkira lah, and there's no small contribution. Everyone plays an important part, as mentioned. So it helped us to manage this problem and to even be more stronger lah as the days goes by, because ini pun yang sebenarnya nyorang, this is the first time we ever experience such a big scale of infectious disease outbreak, and bukan negeri ini saja, seluruh dunia, everyone nyorang mengalami seperti titah ke bawah dunia, kekejutan. We all underestimate it, and we have to learn from it. So next time we'll be better prepared. Mengenai pilihan untuk menjalani pengasingan di rumah dan di tempat pengasingan yang disediakan, Menteri Kesihatan seterusnya menjelaskan. Apa yang penting yang di rumah ni, seperti dinyatakan, mestinya orang berupayalah membuat pengasingan diri ini, ya. Dan kemudahan itu sepertinya orang bilik sendiri, dan kalau boleh toilet aksesnya sendiri. So and orang ini pun yang isolate sendiri, we need to swab them juga. Seboleh-bolehnya diorang inform us within 24 jam ya sampai di Brunei lah, supaya tani boleh mengaturkan bila diorang datang untuk berswab. Mengenai COVID-19 Relief Fund yang telah berjaya mengumpul lebih RM1 juta, Menteri Kesihatan mengongsikan perincian mengenai kegunaan dana tersebut. Alhamdulillah, seperti yang berhormat Datuk Dr. Amin nyatakan semalam, orang di Brunei walaupun penduduk tani kecil, dengan this Brunei spirit, alhamdulillah orang kita ni dermawan lah, dan dengan adanya fund ini ia akan digunakan untuk mostly for the upcoming hospital dengan membeli equipment yang ada. So masa ni belum pulang ditentukan berapa, but we have a lot of flights coming from China from last few days and the next coming few days. So ditentukan berapa. Of course, RM1 juta lebih itu tidak pulang mencukupi, ya. What we've bought untuk keperluan menanang ini is more than that. So walau begitu, ya alhamdulillah dapat juga orang menampung sedikit sebanyak. Dan tani pun should be bangga lah, that tani the small contribution will help the government. Menteri Kesihatan juga menjelaskan mengenai penggunaan penutup mulut dan hidung atau face mask yang berkesan dalam membendung penularan COVID-19. Firstly, dalam penggunaan mask, so sebelum ini pun Kementerian Kesihatan ada menyarankan penggunaan mask kalau boleh untuk orang yang mempunyai simptom saja. Kalau orang batuk ke atau selesema, if they need to go out. So, but if you want to use it, it's your choice. But from the Ministry of Health side, tani mau penggunaan ini secara control as well, because the stock also limited. We don't want membazir unnecessarily. Takut frontliners who are really needing it di kemudian hari tidak dapat mask. Okay. Mengenai dengan fabric, how useful it is, you should do a test. When you have a fabric, you try to blow air or something. If you feel it goes through, that's not going to protect you much. Okay, so that's a simple test lah. Because the idea of mask is trying to prevent you from menjangkiti orang lain rather than you terjangkit from the mask. Because the mask, the surgical mask, ia ada 3 layer, what you call a 3-ply. Okay, di dalamnya tu macam kain, that's for your comfort. Di tengah-tengahnya is the filter, and di luarnya is macam a covering, macam plastik lah.
So if you cough or no, so this will prevent it. Okay, but the problem with wearing mask, the worry is we keep menjangkau ni, malar dipegang, terturun, malar dinaikkan. So the outer bit atau it tend to collect droplets dari orang ramai. So there's a big concentration of droplets tu keluar. So kalau di malar dipegang-pegang, you will infect your hands, and then once you touch your eyes lagi, kemudian di sana ia boleh menjangkit. So if you wear mask, so you just have to be careful and keep remind yourself not to touch. And there's always worry about airborne. Since you mentioned it, I'm about to mention. There are papers in the journal is mentioned about aerosolization, which is different from airborne. Okay, aerosolization ni maksudnya when they did an experiment, disemburnya this virus, how far and how long they can stay on air. Okay, but this is not the normal process. Macam tadi bercakap ini. Kalau berasin, yes. Okay, so that's why it's not a strict airborne. That's why it's not compulsory at the moment. Apa yang kita tahu lah, untuk tahu. Kemudian there's no new information. But masa ni dah disarankan semua orang memakai mask lah. Okay, so ada beza tu airborne dengan aerosolization, two different things. Kes-kes yang dilaporkan pada masa ini ada kaitan antara kluster-kluster yang telah pun dikenal pasti dan ia mencetuskan kebimbangan yang kemungkinan jangkitan terjadi dari kluster home quarantine para penuntut yang balik dari luar negeri. Berhubung persoalan tersebut, Menteri Kesihatan seterusnya menjelaskan. Dah semestinya quarantine saja, even isolation. Masa ni isolation is mandatory. Jadi quarantine kalau ia di rumah sekeluarga kan tu, kalau ia individual kena simpan arah lain tu di sport village. But isolation ada di hotel atau di rumah kalau ada ya kemudahan atau. Jadi in any way quarantine ni atau isolation ia mesti dalam bilik lah. Ia dah boleh keluar bilik and join have a dinner together or sembahyang berjamaah sama-sama. That's not allowed lah. So I think in some of our cases ani yang terjadi ni, walaupun ya baru balik dari luar negeri, we told them to isolate lah. Memang di rumahnya ada, tapi ya berjumpa dengan bininya ke anaknya, so then menjangkit lah. So it does happen. Iatah sebelum ni ada saya menyatakan this all depend on trust, kepercayaan habis kita. Rasanya anda dapat mengasingkan diri daripada your husband, your anak apa, baik tadi hotel alih-alih yang isolation itu. Okay, terutama isolation lah. So quarantine definite kalau ia seorang kami simpannya arah alih-alih itu. Menteri Kesihatan juga menjelaskan mengenai kedaya tahanan tubuh bagi mereka yang berisiko tinggi apabila terkena virus COVID-19. Virus, especially virus COVID ini, ia attack mainly the lung. Okay, that's why sebelum tadi ada di kenyataan diberikan siapa yang merokok, vaping, higher risk. Okay, because smokers ini the part of the lung, what you call cilia, ia macam rambut damit lah, ia mengkontrol the movement of secretion and membawa abuk-abuk balik ke atas. But most of the smokers, this is spoiled. So, dorang dah dapat memprotect the inner bit of the lung. Jadi, that's why risiko for smokers dan orang vaping adalah tinggi. Dan selain itu juga, orang yang mempunyai masalah paru-paru seperti asma, ia sudah ada masalah, ditambah ni memang risikonya lebih tinggi lah daripada orang yang ada masalah asma. Cuma tu juga dengan masalah jantung. Kenapa jantung? Seperti kita tahu jantung ni is pengawalan darah dan tekanan darah. Jadi kalau kita ni
lung tani itu kena infection, yang dia lagi lembut, dia akan mengaras. Dan ini sedikit sebanyak akan mengganggu aliran atau tekanan darah di dalam jantung, especially pada paru-paru. Bila ini tinggi, ia akan menyebabkan sukar untuk jantung dalam pengawal tekanan darah, terutama sekali bila jangkitan itu orang merebak sudah ke seluruh macam dalam darah lah, sepsis. Jadi orang yang punya risiko terutama sekali masalah paru-paru dan jantung, even kidney failure, mesti pandai menjarakkan diri atau menjauhkan diri daripada orang-orang yang berisiko COVID ini. Bekalan dan kelengkapan perubatan bernilai $1 juta Amerika diterima oleh Kementerian Kesihatan dari sumbangan Zhejiang Hengyi Group Company Limited. Berita mengenainya menyusul selepas ini. Kementerian Kesihatan menerima sumbangan berupa bekalan dan kelengkapan perubatan bernilai $1 juta Amerika dari Zhejiang Hengyi Group Company Limited. Sumbangan merupakan sebahagian daripada tanggungjawab korporat sosial syarikat tersebut dalam membantu kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dalam menangani jangkitan COVID-19 di negara ini. Kumpulan pertama sumbangan itu telah tiba di negara ini dari China. Sumbangan berupa 5 unit ventilator dan 50 unit katil elektrik hospital dan akan diagihkan ke hospital-hospital serta pusat-pusat pengasingan. Melalui sumbangan tersebut, syarikat Hengyi Group berharap akan dapat membantu memberikan sokongan tambahan kepada Kementerian Kesihatan dalam usaha menangani pandemik COVID-19. Dalam usaha membendung penularan COVID-19 di negara ini, beberapa langkah pencegahan terus dilaksanakan. Antaranya dengan mengenakan larangan masuk atau keluar sama ada melalui pos-pos kawalan darat, laut dan udara. Larangan berkenaan dikeluarkan oleh Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri melalui kenyataan media yang dikeluarkan pada 23 Mac lalu. Dalam tinjauan kru RTB ke lapangan terbang antarabangsa Brunei mendapati keadaan dan persekitaran lapangan terbang lengang berbanding sebelum larangan tersebut dikeluarkan. Kaunter-kaunter check-in ditutup perkhidmatannya termasuk maklumat-maklumat penerbangan yang menunjukkan tiada sebarang penerbangan dibuat ketika ini. Dalam kenyataan media pada 23 Mac lalu, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri tidak membenarkan kemasukan semua warga negara asing ke negara ini sama ada melalui pos-pos kawalan darat, laut dan udara. Larangan tersebut juga termasuk warga negara asing yang transit ke negara ini. Manakala suasana pos-pos kawalan Kuala Lurah, Sungai Tujuh, Kuala Belait dan Labu Temburong turut mengalami perubahan drastik. Kini pos-pos kawalan lengang sejak larangan tersebut dilaksanakan. Meskipun begitu, pertimbangan-pertimbangan khas hanya diberikan kepada urusan-urusan yang menyumbang kepada menjaga kepentingan dan menjamin kebajikan serta kesejahteraan rakyat dan penduduk negara ini serta urusan membawa masuk barangan antaranya seperti barang-barang asasi dan bekalan perubatan. Walau bagaimanapun ianya perlu mematuhi syarat-syarat dan perundangan dikuatkuasakan oleh Jabatan Kastam dan Eksais Diraja dan beberapa agensi-agensi kerajaan lain. Larangan tersebut akan berjalan sehingga ke satu tarikh yang akan dimaklumkan kemudian. Kementerian Pendidikan memaklumkan sebarang maklumat mengenai pelajar yang akan pulang dari luar negara untuk menjalani pengasingan diri sama ada di kediaman sendiri atau di pusat-pusat pemantauan yang disediakan oleh pihak berkuasa
bolehlah menghubungi talian hotline Pusat Gerakan Kementerian Pendidikan 2381167 atau 2381133 sambungan 2502 pada waktu pejabat. Orang ramai juga boleh menghubungi talian bergerak 741010 6 atau 741010 7 atau 741010 8 pada pukul 4.30 petang hingga 8.30 malam semasa hari bekerja dan 8.30 pagi hingga 8.30 malam di luar waktu pejabat. Pihak kerajaan melalui Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri telah menguatkuasakan arahan ke atas premis-premis makanan untuk tidak menyajikan makanan dan hanya membenarkan penyediaan makanan untuk dibawa pulang sahaja atau takeaway bermula 19 Mac 2020. Ia adalah bagi menyahut seruan kerajaan dalam meningkatkan langkah-langkah pembendungan penularan wabak COVID-19 di negara ini. Walau bagaimanapun arahan tersebut didapati telah diabaikan dan diingkari oleh sebuah pemilik kedai makan yang menyajikan perkhidmatan dine-in di sebuah bangunan flat di kawasan Kampung Mabuhay, Bandar Seri Begawan. Berikutan maklumat yang diperolehi keanggotaan Balai Polis Pusat Pasukan Polis Diraja Brunei PPDB telah menjalankan penyiasatan dan telah menahan pemilik kedai makanan tersebut bagi siasatan lanjut. Suspek warga negara tempatan bernama Ting Siu King berumur 62 tahun telah dihadapkan ke Mahkamah Magistrat Bandar Seri Begawan bagi menghadapi pertuduhan di bawah Seksyen 69 Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204. Hasil daripada sebutan kes, tertuduh telah mengaku bersalah dan pihak mahkamah menjatuhi hukuman denda sebanyak RM5,000 dan jika gagal membuat pembayaran sebelum 30 Mac 2020 akan dihukum penjara selama sebulan. Pasukan Polis Diraja Brunei ingin menegaskan kepada orang ramai, terutama sekali pemilik-pemilik kedai, agar akur dan patuh akan arahan-arahan yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan kerana ianya adalah bertujuan bagi memastikan kemaslahatan penduduk negara sentiasa terjamin dalam usaha negara membendung sepenuhnya penularan wabak COVID-19. Pelaksanaan penjerakan fizikal semasa proses pembayaran pencen umur tua disambut baik oleh beberapa orang penerima. Langkah tersebut dilaksanakan sebagai usaha mencegah jangkitan COVID-19. Beberapa orang penerima mengambil baik langkah dan kaedah yang dilaksanakan dalam membendung penularan virus COVID-19. Kerana kita ini terdadah kepada yang ramai kan, terbuka. Kita ini tertutup di dalam kereta saja. Ini adalah langkah yang bijak lagi bagus. Langkah kerajaan yang mana telah dibuat cara macam ni iaitu draft neutron adalah lebih baik ni untuk membuat pencegahan awal. Dah je payah berasak-rasak, dah je payahnya orang macam selalunya kan masuk ke dalam tu ramai-ramai tubuh kata ni. Ini ditaruh di luar ni, jarak-jarak bisa je duduk lagi dia. Alhamdulillah, alhamdulillah Jula, sebabnya cepat lagi daripada yang biasanya. Sebabkan mengelakkan daripada berkumpul ramai-ramai itu. Memudahkan juga dan menyenangkan juga bagi orang-orang pencen mengadakan di Dewan ni. Keprihatinan kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia telah memberi banyak kemudahan dan kemudahan bagi yang penerima-penerima pencen dan bantuan bagi penduduk kampung di masa COVID-19 ini dan sangat bersesuaianlah. Kemunculan wabak COVID-19 telah merubah rutin kehidupan manusia hari ini. Orang ramai diarahkan untuk sentiasa berada dalam rumah. Masa yang terluang di rumah juga dimanfaatkan sebaiknya dengan melakukan aktiviti-aktiviti yang lebih menyeronokkan seperti mencuba beberapa resipi terbaru yang boleh didapati melalui buku-buku resipi atau secara dalam talian melalui media sosial. Antaranya kopi dalgona yang kini semakin popular dalam kalangan pengguna media sosial. Azizi Ahmad ada laporannya. The interesting thing about this dalgona coffee is that when you whisk it you can even use a fork, it's still possible. It'll take longer, but it's still possible. Menurut Haris Abdul Aziz, barista tempatan, kopi dalgona hanya memerlukan masa yang singkat untuk dihasilkan. Hanya 3 ramuan diperlukan iaitu serbuk kopi, gula dan air panas.
Kopi tersebut begitu terkenal dalam kalangan penggemar kopi sehingga mendapat beberapa jolokan seperti Honeycomb di Amerika Syarikat dan Popgi atau Dalgona di Korea Selatan. The special thing is it turns into cream, like whipped cream, but more thicker. So when you add this with your favorite beverage, maybe milk or even any hot drinks, it's the perfect topping for it. So it makes your drink more kind of creative in a way in terms of taste. Yes. Sajian makanan sufle telur yang berasal dari Perancis juga mendapat perhatian ramai selepas ia dimuat naik oleh seorang food blogger dari Jepun. Salah seorang chef restoran ketika ditemui berpendapat proses penyediaan yang mudah menjadikan resipi tersebut mendapat perhatian ramai. It's like something about simplicity make people want to try and want to learn, and I hope today if you want to try, you should try it. Right. First and foremost, I would like to thank all of the first frontliner who has been working really hard, and I am grateful that you guys are actually putting yourself out there and helping us. We, on behalf of all Bruneian, I am eternally grateful for your service. And yeah, all of other people who is at home, please stay at home and please be creative. Duduk teranah di rumah bagi membantu membendung penularan COVID-19 tidak bermakna Auda tidak mempunyai banyak pilihan. Bahkan, ada beberapa cara lain yang bermanfaat boleh dilakukan. Contohnya mencuba resipi-resipi yang lebih sehat dan mudah. Laporan Aziz Ahmad untuk Berita RTB. Be creative at home, you know. It doesn't mean that you have to be depressed at home. There are things you can do. There are many things you can do at home. Kementerian Kesihatan melalui Pusat Promosi Kesihatan telah melaksanakan program Pasaraya Sihat bertujuan memperkasa orang ramai dalam membuat pilihan makanan sihat melalui pengetahuan dan kefahaman mengenai pilihan makanan dan minuman sihat di pasaraya. Sejak program tersebut dilancarkan pada tahun 2014, 14 buah pasaraya di negara ini telah menyertai program berkenaan. Kerjasama pihak yang berkepentingan seperti pasaraya-pasaraya di negara ini ianya menyediakan salah satu landasan yang strategik dan berpengaruh dalam mendorong amalan pemilihan pemakanan sihat dengan menyediakan pelbagai jualan dan sajian produk makanan dan minuman yang sihat, berkhasiat dan bermutu serta dapat memberi tumpuan khusus kepada produk-produk makanan dan minuman yang telah direformulasi yang boleh dikategorikan atau dilabel sebagai pilihan yang lebih sihat. Bagi memudahkan orang ramai untuk membuat pilihan, setiap pasaraya menyediakan rak-rak jualan pilihan makanan sihat untuk mengenal pasti produk makanan dan minuman yang lebih sihat di samping menyediakan label peringatan mesra untuk menggalakkan orang ramai memilih produk makanan yang lebih sihat. Usaha dari Kementerian Kesihatan ini sangat bagus. Macam-macam penyakit yang ada masa ni. Jadi saya sendiri dan orang ramai boleh memilih makanan yang sihat. Dengan adanya program seumpama ini, Kementerian Kesihatan berharap orang ramai akan dapat membuat pilihan yang bijak dan juga dapat mengurangkan kadar penyakit tidak berjangkit di negara ini dan sekaligus merealisasikan visi kementerian berkenaan iaitu bersama ke arah warga sihat dan wawasan Brunei 2035 iaitu kualiti kehidupan yang tinggi. Sementara itu, seorang lelaki penduduk Tetam yang cuba masuk ke negara ini secara tidak sah melalui kawasan Kampung Junjungan berjaya ditahan oleh pasukan simpanan polisi Kompeni Pasukan Polis Diraja Brunei PPDB. Suspek Haji Imran bin Haji Omar 49 tahun telah dibawa ke Balai Polis Limau Manis untuk siasatan lanjut. Suspek dipercayai masuk ke negara ini dengan menaiki motosikal melalui jalan tikus diserahkan ke Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan JIPK bagi siasatan dan tindakan selanjutnya.
Perkhidmatan-perkhidmatan pembayaran di semua cawangan jabatan tanah di keempat-empat daerah akan ditutup sementara selama 2 hari bermula 30 hari bulan Mac. Penutupan perkhidmatan pembayaran tersebut adalah disebabkan kerja-kerja pengemaskinian sistem dalam talian, sistem maklumat permohonan dan pendaftaran tanah atau dikenali sebagai LARIS. Bagi menjaga keselamatan dan kesejahteraan orang ramai, khususnya para pelanggan, pegawai dan kaki tangan Jabatan Pengangkutan Darat JPD, selaras dengan nasihat Kementerian Kesihatan, JPD ingin memaklumkan mengenai pengemaskinian semua perkhidmatan kaunter dan mengenalkan sistem Pay and Collect di jabatan tersebut bermula esok 30 Mac 2020. Perkhidmatan bagi permohonan endorse lesen memandu, permohonan baru bagi semua kelas lesen memandu dan permohonan baru bagi ujian kod jalan raya serta ujian memandu bagi semua kelas lesen memandu akan terus ditangguhkan buat sementara sehingga satu tarikh yang akan dimaklumkan kemudian. Manakala semua perkhidmatan selain dari yang dinyatakan tadi ditukar kepada kaedah Pay and Collect. Melalui sistem tersebut, orang ramai akan menghantar dan meninggalkan permohonan setelah membuat pembayaran di kaunter-kaunter JPD yang telah disediakan. Semua permohonan akan diproses secara back-end dan boleh dikutip pada tarikh yang ditetapkan. Dengan itu, perkhidmatan bagi permohonan gantung bilangan pendaftaran kenderaan, serah bilangan pendaftaran kenderaan, pengubah suaian kenderaan dan logo adalah diaktifkan semula menggunakan kaedah Pay and Collect. Sebarang pertanyaan, menghubungi talian 123 semasa waktu pejaban atau email kepada info_ltd@landtransport.gov.bn.